Dan antara benda yang menarik yang disebut oleh Nabi, saya ambil satu je hadis Nabi tentang kelebihan bumi Syam ini, ialah Nabi sebutkan, sudahlah di situ ramai jasad para Nabi dan Rasul, hampir separuh. Kemudian para sahabat pun ramai, dengan pujian daripada Quran, doa daripada Nabi SAW. Bumi Syam juga didoakan oleh Rasulullah bahawasanya bumi Syam ini dijaga oleh Allah dan sentiasa dimenangkan oleh Allah dengan sekumpulan awliya yang hanya beredar legar di dalam bumi Syam. Bilangan mereka adalah 40 dan mereka dikenali sebagai Al-Abdal. Awliya yang nama Abdal hanya ada di Syam sahaja. Abdal. Al-Imam Sayyuti tulis tentang Al-Abdal fi Syam, dan banyak lagi beberapa buah buku lain yang dikarang oleh para ulama tentang kumpulan awliya ini. Arba'una rajulan, Nabi kata 40 orang lelaki Abdal, awliya, wali-wali sampai hari ini. Kullama mata rajulun minhum, setiap kali meninggal seorang, kalau jadi jumlah 39, Allah akan lantik seorang yang lain. Tapi tak ada majlis apa lah lantik. Bukannya majlis perlantikan bagi watikah, tak ada. Kira macam tu je Tuhan lantik. Dia tergolong salah seorang daripada 40 tadi. Bihim yunsarun wa bihim yurzaqun. Dengan doa dan keberkatan 40 orang ini, penduduk Syam diberi rezeki yang melimpah. Dengan doa dan keberkatan 40 orang ini, penduduk Syam diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata hari ini tak aman pun Ustaz, nanti Ustaz. Tempoh tidak aman tu baru banyak ni je. 1400 tahun dia telah mengalami zaman kegemilangan dia di Syam ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak faham lagi, selalu kita dengar Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Pemerintahan Sayyidina Umar Abdul Aziz yang tidak ada orang miskin ketika zaman pemerintahan dia. Zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz yang telah berlalu 1400 tahun yang lalu, lebih kurang 1400 tahun yang lalu, zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika itu orang membawa emas dan tak tahu nak bagi kat siapa. Zaman tu biji gandum pada zaman itu, ada satu biji gandum pada zaman itu sebesar biji kurma. Karena barakahnya pada zaman tu. Di Dimash pada ketika di tengah-tengah bandaraya ada dua mesin. Satu mesin mengalirkan gandum 24 jam, satu mesin mengalirkan susu 24 jam. Mana-mana rakyat yang nak ambil, silakan ambil. Cuma pada zaman Umar bin Abdul Aziz, gandum-gandum diserakkan di atas gunung dan bukit. Kerana mewahnya makanan dan rezeki yang Allah limpahkan. Dan pusat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz adalah Syam, di Syria. Banyak tuan, dia punya sejarah dia tu memang sangat tebal. Bumi Syam ni, dia di bumi Syam. Ni baru jadi ya, ni yang jadi pembunuhan apa semua kan. Cuma kita nak sebut kepada umat Islam bahawasanya bumi Syam, khususnya Syria dan Palestin, mempunyai cahaya dan masa depan yang sangat gemilang selepas pada ni, insya-Allah, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kemudian apa kaitan bumi Syria dan Palestin ni khususnya dengan akhir zaman ni? Ni baru kita masuk tajuk betul ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Nabi sebut, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat hatta yanzila ar-rumu bil a'maq aw bidabiq, sehinggalah Rom akan turun bertapak di satu tempat yang bernama A'maq ataupun Dabiq.
Hadis Sahih Muslim. Tuan-tuan tengok hadis ni. Hadis ni ulama sebut sebagai hadis seperti yang diterangkan oleh Nabi, Yaum al-Malhamah al-Kubra, hari penceraian daging yang paling besar sekali. Yaum al-Malhamah Kubra ini adalah peperangan yang paling besar dalam sejarah manusia. Ini saya sebut ringkasan lah, sebab dia ada tajuk ceramah khas yang tu. Ni dia tengok saya lah. Sebut tajuk ceramah khas, dia tengok saya. Maksudnya untuk akan datang lah tu. Tak tahu lagi, tak jamin kan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut dalam satu hadis, jarang diceritakan, kita jarang diperdengarkan, bahwasanya di akhir zaman nanti akan jadi satu peperangan di antara kalian dan juga Rom, dan ia adalah peperangan yang paling besar dalam sejarah peradaban manusia. Soalan dia tuan-tuan, perang tu berlaku ke tak lagi? Jawapan dia, ijma' semua ulama sampailah ke tahun ni 2016, perang itu belum berlaku. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ni saya sebut. Dan fakta yang Nabi sebut dalam hadis tu tak perlu ditakwil dengan benda-benda lain dah, kerana Nabi sebut dengan jelas. Nabi kata Rom akan turun di satu tempat yang bernama A'maq, syakkar rawi dabiq. Tempat tu nama A'maq, ataupun perawi hadis tu kata A'maq Nabi sebut, ataupun dabiq. Tuan-tuan sekalian, A'maq dan dabiq ini duduk sebelah-sebelah, dekat macam ni je. Sebelah macam tu je. Daerah kecil duduk macam tu je. Nama daerah yang disebut oleh Rasulullah itu ada sampai hari ini di Syria. Ini sejarah Syria ni yang nak sebut ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daerah kecil yang disebutkan oleh Rasulullah yang akan menjadi camp, tempat untuk tentera-tentera Rom berpengkalan, Nabi sebut A'maq. Tuan-tuan, pergi hari ni A'maq dengan Dabiq ni satu kawasan tanah rata. Dia tak ada bangunan, hospital, sekolah, dia kawasan tanah rata, kosong. A'maq atau Dabiq. Dan perang ni belum berlaku. Apabila mereka turun ke situ, maka akan berlakulah pertempuran yang paling dahsyat di antara umat Islam dan juga tentera Rom. Ulama bahas di sini ada khilaf. Rom ni siapa? Rom ni, kalau tuan-tuan tengok huraian-huraian ulama Mesir ke, ulama Syria ke, mereka akan sebut, saya dengar daripada telinga saya sendiri, daripada para ulama Syria dan para ulama Mesir, antaranya huraian Dr. Ali Jum'ah. Bila sebut Rom, orang kata Rom itu adalah Eropah dan Amerika Syarikat. Wallahu alam. Yang tu pun tafsiran ulama, ijtihad ulama. Kalian akan berperang dengan mereka. Mereka akan turun sampai ke A'maq, kemudian mereka akan berdiri di bawah 70 lebih bendera. Nabi sebut syiarah. Maksudnya 70 lebih negara. 70 lebih negara. Di bawah setiap satu bendera ada 12,000 tentera dia. Jumlah keseluruhan lebih kurang ni tentera hak Nabi sebut yang datang berkumpul di situ. Lebih kurang 1 juta lah kalau tuan-tuan kali. 1 juta tentera yang berkumpul di situ. Dan ketika itu kata Rasulullah, umat Islam akan dipimpin oleh salah seorang daripada keturunanku. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku, dan dia disebut Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi.